Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Pertamanya, terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Gawai kepada seluruh warga Sarawak yang akan menyambutnya pada hari esok 1 Jun 2020. Sama seperti sambutan Hari Raya Aidilfitri dan Pesta Keamatan sebelum ini, tentunya sambutan Hari Gawai amat berbeza daripada tahun-tahun sebelumnya. Suka saya memberikan peringatan sekali lagi bahawa kesemua yang menyambut Hari Gawai ini perlu mematuhi SOP musim perayaan. Antaranya misalnya sambutan hanya dibenarkan untuk hari pertama sahaja dan kapasiti di dalam setiap rumah adalah 20 orang saja. Yang galakkan kita adalah kepada keluarga di dalam rumah tersebut sahaja, dan jika ada pun mungkin jiran terdekat sebelah rumah dan sebagainya. Tetapi yang sebaik-baiknya adalah yang berada di rumah kita untuk menyambut Hari Gawai hari pertama tersebut adalah keluarga di dalam rumah saja. Dan saya percaya dengan penularan COVID-19 ini, ianya telah banyak mengubah cara persiapan dan sambutan hari-hari perayaan. Kita semua harus mengadaptasi kepada norma baru dan juga perlu memastikan disiplin diri sentiasa diamalkan bagi kita sama-sama membenteras pandemik ini. Jadi kepada warga kita di Sarawak, walaupun menyambut dengan cara sederhana dan mematuhi SOP, saya harap semua boleh bergembira bersama keluarga untuk sambutan Hari Gawai ini. Sekali lagi, selamat menyambut Hari Gawai. Mengenai Task Force Operasi Pematuhan yang diketuai oleh Polis Diraja Malaysia, Task Force Operasi telah pun melakukan 72,258 pemeriksaan semalam bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPB di seluruh negara. Sebanyak 5,182 pasaraya, 5,525 restoran, 641 penjaja dan 1,267 kilang serta 4,089 bank telah diperiksa. Turut diperiksa adalah 2,934 pasar awam, 4,610 tempat awam, 4,610 tempat ibadah, 2,111 tempat riadah dan 616 tapak binaan. Pemeriksaan juga telah dibuat di 1,113 terminal pengangkutan darat, 202 terminal pengangkutan air dan 124 terminal pengangkutan udara. Pasukan Task Force Operasi Pematuhan juga telah memeriksa sebanyak 22,253 buah kenderaan persendirian, 1,555 kenderaan awam dan 293 vessel. Sebanyak 3,728 pasukan pematuhan telah membuat pemantauan dan melibatkan seramai 18,687 anggota. PDRM juga telah mengenakan 147 sekatan jalan raya rentas negeri di seluruh negara dan memeriksa 188,844 kenderaan. Semalam, PDRM telah menahan 158 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPB dan daripada jumlah tersebut seramai
157 individu direman, manakala 1 individu diberikan jaminan polis. PDRM turut mengeluarkan kompaun kepada 457 individu di atas pelbagai kesalahan engkar PKPB. Daripada jumlah tersebut, 288 kompaun dikeluarkan di Balai Polis dan sebanyak 1 kompaun dikeluarkan atas kesalahan ziarah Aidilfitri. Masih ada lagi ziarah. Sebanyak 169 kompaun dikeluarkan di lapangan dan daripada jumlah itu sebanyak 144 dikeluarkan di sekatan jalan raya. Antara negeri yang mencatatkan pengeluaran kompaun yang tertinggi atas cubaan rentas negeri adalah Perak 42 kompaun, Selangor 32 kompaun, Pulau Pinang dan Johor 24 kompaun. Jadi nampaknya masih ada lagi yang cuba membuat rentas negeri di hari raya ke-7, ke-8. Jadi saya haraplah supaya orang ramai patuhilah segala arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan untuk mengelakkan diri daripada di kompaun seperti ini. Mengenai op sanitasi awam COVID-19 yang dikawal selia oleh KPKT, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, sejak 30 Mac 2020, KPKT telah melakukan 7,328 op sanitasi yang merangkumi 131 zon. Sebanyak 10,878 premis telah disanitasi yang terdiri daripada 2,640 pusat perniagaan, 3,998 bangunan kerajaan, 1,581 kawasan perumahan termasuk PPR, 2,309 tempat awam dan 350 pasaraya. Semalam, sebanyak 42 operasi yang meliputi 32 zon di 9 buah negeri, antaranya Sabah 12 operasi, Sarawak 8 operasi dan Johor 6 operasi. Sehingga jam 8 pagi mengenai pusat kuarantin. Sehingga jam 8 pagi 31 Mei, jumlah keseluruhan pusat kuarantin yang masih aktif di seluruh negara adalah 270. Daripada jumlah tersebut, 187 pusat kuarantin sedang digunakan untuk menempatkan 14,585 person under surveillance, manakala 83 pusat kuarantin diletakkan di dalam keadaan bersiap siaga. Semalam, seramai 1,972 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dari Singapura, Indonesia, Vietnam, UAE, Jepun, Mesir, Australia serta Belanda, dan mereka ini kesemuanya telah pun dikuarantin secara wajib selama 14 hari. Seramai 46,859 rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara telah pun dikuarantin wajib sejak 3 April 2020 dan sehingga hari ini seramai 36,128 rakyat kita telah pun menjalani proses kuarantin wajib selama 14 hari dan telah pun dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Mengenai penghantaran pulang pelajar IPT, sejak daripada 27 April 2020 sehingga hari ini, KPT telah pun menghantar pulang seramai 56,445 pelajar IPT yang berada di kampus-kampus seluruh negara ke pangkuan keluarga masing-masing. Sehingga kini, seramai 1,986 masih berada di kampus dan pihak PBT sedang membuat perancangan menghantar mereka pulang. Jadi daripada keseluruhan
pelajar. Hanya baki 1986 yang masih lagi berada di kampus dan sedang dalam proses penghantaran pulang. InsyaAllah dalam waktu yang terdekat, kesemua pelajar-pelajar IPT yang berada di kampus akan dihantar pulang dan kita percaya isu ini akan dapat diselesaikan dalam kadar yang segera. Hari ini sahaja seramai 358 pelajar dijadualkan untuk pulang ke kampung halaman masing-masing melalui 3 penerbangan. Yang pertama, Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu, seramai 165 pelajar. Daripada Kuching ke Kota Kinabalu, seramai 166 pelajar. Dari Kota Kinabalu ke Kuala Lumpur, seramai 27 pelajar. Saya ingin memaklumkan tentang apps ataupun aplikasi MySejahtera. MySejahtera merupakan satu aplikasi yang dibangunkan oleh kerajaan Malaysia untuk membantu di dalam pengawasan penularan wabak COVID-19 di dalam negara dengan membolehkan pengguna melaksanakan penilaian kesihatan kendiri. Aplikasi MySejahtera memberikan kemudahan untuk yang pertamanya membantu kerajaan di dalam usaha memutuskan rantaian jangkitan seterusnya menangani wabak COVID-19. Yang kedua, membantu individu mengenal pasti tahap kesihatan mereka sepanjang penularan wabak COVID-19 ini. Yang ketiga, membantu individu mendapatkan bantuan kesihatan dan tindakan yang perlu diambil jika dijangkiti COVID-19. Dan seterusnya, membantu individu mengenal pasti hospital dan klinik terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan dan rawatan COVID-19. Sehingga 29 Mei 2020, aplikasi MySejahtera telah mempunyai 770,216 pendaftaran dan 929,276 penilaian kesihatan. Aplikasi MySejahtera akan memperkenalkan MySejahtera Check-in yang merupakan aplikasi pendaftaran dan pengawalan kemasukan pelawat secara berstruktur dan seragam ke premis-premis perniagaan termasuk kilang, tapak pembinaan dan pejabat. Ini juga berfungsi bagi membantu kerajaan di dalam pengurusan dan pengawalan jangkitan wabak COVID-19 sewaktu pengoperasian semula ekonomi negara. MySejahtera Check-in ini akan boleh digunakan bermula 2 Jun 2020 di 3 outlet Aeon. Justru itu, saya ingin menyeru kepada orang ramai untuk memuat turun aplikasi MySejahtera ini di dalam membantu usaha kerajaan untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Aplikasi ini boleh dimuat turun dari galeri aplikasi mudah alih Kerajaan Malaysia ataupun GAMA, Apple App Store, Google Play Store dan Huawei Apps Gallery. Jadi kita galakkan rakyat kita supaya memuat turun aplikasi MySejahtera ini. Kerajaan telah memutuskan bahawa operasi bank beroperasi seperti biasa, ya. Dan oleh itu walau bagaimanapun kita mendapati bahawa ATM masih lagi dibuka sehingga jam 8 malam walaupun kita telah pun memberikan kebenaran kepada bank untuk beroperasi seperti biasa. Oleh itu kerajaan memutuskan bahawa operasi mesin juruwang automatik ataupun ATM yang dulunya beroperasi daripada pukul 8 pagi hingga 8 malam boleh beroperasi seperti biasa
seperti waktu-waktu sebelum PKP diperkenalkan. Jadi kalau dulu tutup pukul 10 atau pukul 11 tertakluk pada bank-bank tertentu, maka kita benarkan operasi seperti biasalah, seperti sebelum waktu PKP. Dan peraturan ini membenarkan ATM ini beroperasi seperti biasa akan bermula pada hari besok, iaitu 1 Jun 2020, bagi mempermudahkan orang ramai menggunakan urusan perbankan secara melalui ATM ini. Dan walau bagaimanapun, penjarakan sosial mesti dilaksanakan, iaitu waktu beratur untuk mengambil wang, mengeluarkan wang dan sebagainya di ATM, perlu ada penjarakan sosial 1 meter seperti yang telah pun ditetapkan. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti saya sebutkan bahawa walau apa pun yang berlaku, walaupun akhirnya PKPB ditamatkan atau apa saja yang akan diumumkan oleh kerajaan, kawalan kendiri amatlah penting bagi kita menjaga keselamatan diri kita sendiri, keluarga kita, anak-anak kita, keluarga kita dan seluruh masyarakat di sekitar kita. Dan saya juga ingin menyeru kepada pemimpin-pemimpin masyarakat supaya memainkan peranan, menjadi frontliners kepada kerajaan untuk menasihati, sentiasa menasihati dan mengingatkan komuniti di bawah kawalan masing-masing untuk terus mematuhi setiap SOP yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Jadi itu saja untuk hari ini. Sekali lagi kepada seluruh warga di Sarawak, saya mengucapkan selamat Hari Gawai. Terus kekal di rumah untuk terus kekal selamat. Stay home, stay safe. Terima kasih. Saya buka kepada soalan. Datuk Seri, ini mengenai kes penularan COVID-19 dalam kalangan pendatang asing tanpa izin ataupun parti yang semakin meningkat. Satu, adakah kerajaan bersedia untuk memberi pengampunan sementara kepada golongan parti? Jika ya, apa mekanisme atau bagaimana pengampunan sementara itu akan diberikan? Kedua, jika tidak, kenapa? Yang seterusnya, setelah diberikan pengampunan sementara, kalau kerajaan berikan, jika seseorang parti itu disahkan positif lalu negatif, selepas itu apa? Adakah mereka akan dihantar pulang atau bagaimana? Ketiga, mengenai kos rawatan mereka, katanya mereka perlu menanggung sendiri. Ini menyebabkan mereka tidak mahu tampil buat saringan. Pandangan Datuk Seri bagaimana? Sebenarnya bukan pengampunan, ya. Kebenaran untuk parti ini tampil untuk membuat pemeriksaan tanpa sebarang dokumen telah pun diumumkan oleh kerajaan sejak awal lagi. Apabila kita timbul isu terdapat parti yang positif, apabila kita membuat PKPD, maka kita offer mereka supaya keluar. Saya sendiri sewaktu PC membuat pengumuman supaya mereka dibenarkan walaupun tanpa dokumen untuk membuat saringan. Tetapi tidak ada parti yang keluar ketika itu dan seterusnya. Jadi tawaran, bukan pengampunan, tawaran untuk memeriksa mereka tanpa dokumen itu kita kira telah pun tamat. Jadi tindakan Jabatan Immigration adalah mencari parti-parti ini seperti biasalah, gerakan-gerakan seperti biasa, iaitu untuk mencari dan menangkap parti ini diteruskan. Yang ditangkap tanpa dokumen akan ditempatkan di depo tahanan dan disaring di dalam depo tahanan. Yang positif dihantar ke hospital khas Maib, yang negatif seperti saya sebutkan kita akan hantar mereka pulang ataupun balik ke negara mereka, iaitu kita teruskan. Itulah cara kita sekarang, ya. Datuk Seri, mengenai juru foto perkahwinan, mereka meminta supaya syuting outdoor dibenarkan kerana ekonomi mereka terjejas. Menurut mereka tiada isu penjarakan sosial kerana biasanya mereka tak bergerak dalam kelompok yang besar dan ada penjarakan antara mereka dengan pasangan pengantin. Ya, ini satu perkara baru ni, ya. Baru dapat permohonan seperti ini hari ini. Sebenarnya banyak permohonan-permohonan yang telah pun kita terima. Hari ini juru foto
Semalam, 2 hari lepas kita bincang di dalam mesyuarat khas menteri-menteri pagi, setiap pagi tersebut, iaitu permohonan daripada Persatuan Penjaja, iaitu bila mereka boleh membuka perniagaan, pasar malam, pasar pekan sehari, pasar pagi dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ni kita sedang bincangkan, untuk pasar malam misalnya. Saya telah pun meminta supaya Persatuan Penjaja Pasar Malam berbincang dengan pihak MKN dan Kesihatan dan Kementerian Kesihatan supaya mereka boleh mengeluarkan satu SOP yang khusus untuk perniagaan pasar malam. Oleh kerana ini merupakan perkara baru tentang jurufoto ni, insya-Allah saya akan bangkitkan di dalam mesyuarat khas menteri-menteri akan datang ini hari Selasa supaya boleh kita lihat secara lebih teliti. Kerana seperti kita tahu 9 hari bulan ini adalah tarikh akhir PKPB yang telah pun diumumkan dan kita belum tahu lagi adakah PKPB ini akan disambung lebih lama lagi ataupun tidak. Walaupun sebelum 9 bulan, mungkin post 9 bulan mungkin banyak lagi sektor-sektor yang dibuka. Itu pun seperti kata Ketua Pengarah Kesihatan bergantung pada jumlah COVID positif yang ada di negara kita. Kalau sudah pun mendatar dan semakin menurun, mungkin banyak perkara-perkara boleh kita buka, termasuklah pengambilan gambar oleh jurufoto tadi. Jadi insya-Allah kita akan bincangkan di mesyuarat khas pagi nanti. Datuk Seri, seperti mana kita tahu, rentas negeri bagi pasangan berjauhan dan urusan kerja dibenarkan semula mulai esok. Adakah kebenaran ini secara automatik atau perlu memohon kebenaran pihak polis juga? Bagi urusan kerja pula, jika ada urusan kerja perlu merentas negeri, bolehkah 4 orang staf travel bersama dan adakah setiap mereka perlu memohon kebenaran dari polis? Dan satu lagi, bilakah golongan bujang dibenarkan untuk pulang ziarah ibu bapa di kampung? Kat media sosial ramai sangat dah tanya ni. Ya, saya pun kesian juga ke orang bujang ni, rindu kat mak dan sebagainya. Okey, dari segi kelulusan kita, apabila general rule je, iaitu general rule dari segi rentas negeri ini ialah tidak dibenarkan, tetapi bersyarat 3 perkara yang menyebabkan mereka boleh rentas negeri. Maknanya dari segi undang-undangnya, peraturannya, rentas negeri masih tidak dibenarkan kecuali, maknanya ada pengecualian, iaitu sakit yang teruk di kalangan keluarga mereka, ada kematian, dan juga rentas negeri bekerja, dan juga pasangan yang terpisah, PJJ, pasangan jarak jauh, yang diistilah oleh pihak polis PJJ. Dan kita benarkan, bermakna kebenaran itu adalah bersyarat, bukan makna secara automatik siapa saja rasa dia nak berjalan, dia berjalan, dia boleh cross negeri, alasan dia kerana dia merupakan PJJ. Kita pun tidak tahu betul ke dia PJJ ataupun sengaja mengatakan pasangan dia berada di mana-mana tempat dalam Malaysia. Jadi semua 4 yang dikecualikan tadi mesti juga memohon kepada pihak polis untuk mendapat kebenaran. Mengenai kapasiti penumpang di dalam kereta, betul kita dah bebaskan, iaitu 4 orang bagi kereta biasa, selut, sedan, dan 6 atau 7 bagi MPV kerana mengikut kapasiti. Tetapi semuanya mensyaratkan bahawa 4 orang ataupun 6 atau 7 itu daripada keluarga yang sama, dari rumah yang sama. Itu very clear. Jadi setakat ini itulah SOP-nya. Kalau bukan daripada rumah yang sama, walaupun satu pejabat, masih tidak termasuk di dalam peraturan yang kita keluarkan tersebut. Sama ada mereka perlu minta satu persatu kalau 4 orang, ataupun dalam satu surat 4 nama, itu kita serahkan kepada pihak polis untuk menentukan. Kalau pihak polis kata okey, since you all daripada satu pejabat, 1 orang, dan nama yang lain tu ada 3-4 nama, 3 dalam satu surat, jadi 4 nama dalam satu surat, terserah kepada pihak polis. Kalau pihak polis kata setiap individu mesti ada satu surat, maka perlu patuh kepada peraturan ataupun syarat yang dikeluarkan oleh polis. Ya, kepada yang bujang ni memang saya pun bersimpati. Saya pun pernah bujang dulu. Setiap minggu kalau boleh nak jumpa arwah mak saya,
tentu kita rindu selama 2 bulan, 3 bulan tak jumpa ni. Saya faham. InsyaAllah, seperti saya kata tadi, kita dah mula membincangkan mengenai beberapa kelonggaran-kelonggaran seperti saya sebutkan tadi. Ya, dan kita akan bincangkan setiap minggu, setiap hari di dalam mesyuarat khas menteri-menteri. Jadi yang bujang ni, yang rindukan kampung halaman ni, beri masa kepada kita untuk kita bincangkan bila mereka boleh memulakan perjalanan ini. Jadi insyaAllah kita tidak akan tutup pintu untuk mereka selama-lamanya. InsyaAllah kita akan beri peluang juga. Beri kita masa untuk berbincang dulu ya. Okey. Datuk Seri, ini mengenai sukan, adakah kerajaan sedia mempertimbangkan kebenaran bagi penganjuran Liga Bola Sepak Malaysia diadakan tanpa penonton selepas 9 Jun seperti mana dilakukan Liga Bola Sepak Inggeris? Ya. Isunya dua. Satu, penonton. Penonton memang tak boleh lah sebab perhimpunan ramai tidak dibenarkan. Ya, tapi yang keduanya, sukan itu sendiri ada 2 kategori. Satu, sukan yang secara individu tanpa physical contact. Jogging, tidak ada physical contact. Badminton, sebelah net sebelah sana, court sebelah sini, tidak ada physical contact. Tetapi bola ini ada physical contact. Dia akan bertembung sesama mereka. Kalau mereka bermain bola, badan berpeluh dan sebagainya, pertembungan fizikal itu sangat membahaya kepada pemain-pemain tersebut. Jadi sebab itulah kita tidak membenarkan. Walaupun saya dah sebutkan bahawa apabila PKPB ditamatkan, tidak tahu bila. Bukan 9 bulan tamat yang kita umumkan. Yang kita umumkan tamat 9 bulan. Kalau dulu, kalau ikutkan 2 minggu selepas PKP diumumkan, dah lama tamat dah. Tetapi kita sambung-sambung lagi. Dan ini kita belum tahu lagi. Kita akan mendapatkan nasihat daripada Kementerian Kesihatan. Kalau perlu sambung, pada kita sambung. Kalau tamat, kita tamat. Tapi kalau kita sambung lagi, saya kata selepas tarikh terakhir PKPB ini, maka FAM boleh merayu kepada kita ataupun memohon kepada kita untuk kita memberikan kebenaran kepada mereka. Tetapi bila tarikh yang nak kita berikan kebenaran itu, tertakluklah kepada perbincangan yang kita lakukan nanti, yang akan kita lakukan. Cuma mungkin ada sesi latihan dan sebagainya yang mereka perlukan. Dan walaupun mereka boleh menyediakan SOP lebih awal, iaitu apabila tamat saja mereka boleh membuat rayuan berserta dengan SOP-SOP yang telah mereka bangunkan. InsyaAllah saya akan berbincang dengan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal untuk kita bincangkan hala tuju bola sepak ini, sama ada liga, latihan dan sebagainya. Dan saya harap negeri-negeri jangan keluarkan SOP sendiri. Persatuan-persatuan bola sepak negeri jangan keluarkan kebenaran-kebenaran sendiri. Sebab setiap keputusan untuk liga bola sepak dan sebagainya, termasuk latihan dan sebagainya, akan ditentukan oleh MKN di peringkat pusat ini. Saya tidak mahu nanti ada negeri yang telah pun mengeluarkan arahan dan sebagainya untuk membenarkan. Ianya salah dari segi peraturan dan undang-undang di bawah Akta 342. Jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.